Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 4E1. So hari ini kita sambung lagi dalam jadual berkala unsur tapi unsur dalam kumpulan satu. Okey, unsur dalam kumpulan satu. Minggu lepas kita belajar unsur dalam kumpulan 18. Gas adik ataupun gas nadir. So hari ini unsur dalam kumpulan satu, nama lainnya juga dikenali sebagai logam alkali. Logam alkali. Okey. So, untuk pengetahuan kamu, unsur kumpulan satu, okey, ini dia unsur kumpulan satu. Terdiri daripada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. Okey, so, tengok di depan anda, walaupun hidrogen ini nampak dia termasuk dalam kumpulan satu, tetapi nampak dia bukan logam alkali. Nampak dia warna kuning, dia adalah gas. So dia bukan kumpulan satu. Dia bukan kumpulan satu walaupun dia sebaris macam tu, dia bukan kumpulan satu. So kumpulan satu kita terdiri daripada ingat, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. So lithium, dia mempunyai nombor proton 3, 11 untuk natrium, 19 untuk kalium, 37 untuk rubidium, cesium, 55 dan francium. Dan biasanya di dalam peperiksaan kita hanya belajar, bukan kita hanya belajar lah, maksud saya kita hanya soalan-soalan banyak berkisarkan mengenai lithium, natrium dan juga kalium sahaja. Lithium, natrium, kalium sahaja. So kita akan banyak tengok daripada itu. Kenapa dikatakan dia berada dalam kumpulan satu? Kenapa dia dikatakan berada dalam kumpulan satu? So, kerana elektron valensnya ada satu. Elektron valensnya ada satu. Okey, apa maksud elektron valens, cikgu? Petala terluar. Okey, jangan lupa petala terluar ni. Okey, so mari kita. So, ini adalah susunan elektron bagi unsur kumpulan satu tadi. Okey, macam mana dia buat susunan elektron itu? Ingat balik, mengikut nombor proton ataupun bilangan proton. Okey, so bilangan proton untuk lithium ada 3. So of course lah susunan elektron dia pun 3. So bila elektron 3, susunan elektronnya 2.1. Natrium, dia punya bilangan protonnya 11. 11. So, dia punya elektron 11 dan susunan elektronnya ditulis dalam bentuk macam tu. Menuruni kumpulan satu, susunan elektronnya kalau perasan dia semakin bertambah. 2.1. Okey. So, ini 2 petala. Ni 1 petala, ini 2 petala, nampak? Ini ada 3 petala. 2881. Next 281881. 281881. Tetapi apa yang sama di antara logam alkali ini adalah dia punya susunan elektron valens dia, petala paling terluarnya sama, iaitu 1. Okey, nampak? 1 yang belakang sekali ni. Petala paling luarnya 1. So, bila petala paling luarnya 1, bermaksud dia adalah kumpulan 1. Ingat, kumpulan 1. Okey, so bila dia kumpulan 1, dia mempunyai sifat kimia yang sama. Okey, dalam kumpulan ini dia mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama? Kerana elektron valensnya sama, iaitu 1. Okay, apa maksud sifat kimia? Tindak balas kumpulan ini dengan tu sama. Okey, tindak balas kimianya sama. Okay, nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut apa itu sifat kimia. Alright. So kita tengok kegunaan unsur kumpulan satu. Okey, lithium digunakan dalam pembuatan bateri. Biasa dalam bateri kita punya handphone, kita gunakan lithium ion battery kan? Okey, perasan tak? Okey, natrium digunakan dalam lampu wap natrium. Okey, nampak lampu macam tu. Dan kalium digunakan dalam baja kalium nitride. Okey, so ini adalah kegunaan unsur dalam kumpulan satu. Okey, kumpulan satu juga dikategorikan sebagai, nama lainnya adalah logam alkali. Bermaksud dia logam. Metals, logam. Bila logam saja awak tahu dia bertindak balas apa? Okey, mestilah dia boleh mengkonduksikan elektrik. So itu adalah salah satu dalam fikiran kita, betul? So dia logam. Dan dia
Okey, yang saya nyatakan tadi mempunyai satu elektron valence. Okey, petala paling luar dia ada satu elektron valence dan dia cenderung, okey, dia mudah untuk derma satu elektronnya yang tadi, elektron valence-nya tadi untuk membentuk ion positif. Maksudnya lithium dia ada 2.1. So bila dia ada atom lithium ada 2.1, dia mudah dermakan satu elektron dia. Okey? Okey, mudah derma satu elektron dia untuk mencapai elektron oktet atau duplet. So dalam kes lithium dia nak mencapai elektron duplet. Okey, duplet. Bila diderma dia akan jadi dua saja elektron dia untuk mencapai elektron duplet yang stabil. So bila dia dah derma, sekarang dia hanya ada 2 elektron, dia derma satu elektron dia akan jadi positif. Derma satu, derma. So bila derma kita buat kebaikan derma. Satu elektron, so Li positif, ion positif. Atom. Ini atom kelas, lithium atom bila derma dia akan jadi ion. Okey, so ingat, okey, kita ambil lithium atom, dia derma elektron, dia akan jadi lithium ion. Lithium ion. So dia akan membentuk ion yang bercas positif. Okey? Okay, so sekarang ini Na atom Na dia pun sama, dia ada 2.8.1. Dia akan derma satu elektron. Okey? Derma satu elektron membentuk. Okey, bila Na diderma satu elektron, dia akan membentuk elektron oktet yang stabil. Oktet, bukan duplet. Sebab apa oktet? Sebab dia 2.81. Bila diderma satu, dia hanya akan tinggal 2.8. 8 ini adalah oktet. Dia akan mencapai kestabilan oktet yang stabil. 2.8. Dan dia akan jadi Na positif. Na positif. So semua ini ion ini akan mencapai positif lah. Okey, semua positif semua. Dia akan mencapai elektron oktet yang stabil. Bila dia derma elektron, dia disimpan di dalam makmal di dalam minyak parafin. Okey, parafin oil. Kenapa dia disimpan dalam parafin oil? Kerana dia nak menghalang, okey, daripada logam itu bertindak balas dengan udara dan juga wap air dalam atmosfera kerana dia sangat reaktif. So untuk pengetahuan kamu, kumpulan satu ini dia punya logam alkali sangat-sangat reaktif. Bermaksud bila kita keluarkan sahaja ke udara, dia sangat mudah bertindak balas dengan oksigen, dengan udara dalam tu. Okay, dan juga air, wap-wap air menyebabkan dia mudah bertindak balas. Alright, so kita tengok sifat fizik unsur kumpulan satu. Okay. Takat lebur dan takat didihnya rendah. Okey, takat lebur dan takat didihnya rendah. Okey, dia adalah pepejal kelabu dengan permukaan yang berkilat. Dia logam. Bila dia logam, dia konduktor haba dan elektrik yang baik. Okey, kemudian dia berketumpatan rendah, terapung di permukaan air. Okey, dia ringan sebenarnya. Dan dia adalah logam lembut yang mudah untuk dipotong. Okey, awak jangan ingat dia logam maksudnya dia keras, dia pepejal. Bukan. Okey, memanglah pepejal tetapi dia adalah logam lembut yang mudah untuk dipotong. Alright. Seterusnya, okey, tengok sini. Apabila menuruni kumpulan satu. Okey, apabila menuruni kumpulan satu. Okey, bila menuruni kumpulan satu, bilangan protonnya bertambah. Okay, bilangan protonnya bertambah. Betul tak bilangan protonnya bertambah? Betul lah. Lithium bilangan protonnya tadi berapa? Lithium 3. Na 11. Okey. Okey. So, dia semakin bertambah. Bila semakin bertambah, bilangan petala yang berisi elektron juga bertambah. Apa itu petala? Petala ni adalah ini lithium. Lithium dia 2.1. Ini petala. Satu petala, ini dua petala. Ini petala pertama, ini petala kedua. So, dia ada 2 petala sahaja untuk lithium. Okey, manakala natrium, dia ada 2, 8, 1. Dia ada berapa petala? Dia ada 3 petala. Okey, nampak? Dia ada 3 petala. So, 2 dengan 3 semakin
bertambah petala. Okey, menuruni kumpulan semakin bertambah petala. Bila bertambah petala, okey, ini ada 2 petala. Ini lithium ada 2 petala. Okey, natrium ada 3 petala. Nampak dia semakin besar. So bila semakin besar, saiz atomnya jejari dia semakin membesarlah, menuruni kumpulan. Okey, apabila menuruni kumpulan, dia takat lebur dan juga takat didihnya berkurang. Kenapa berkurang? Kerana apabila saiz atomnya bertambah, ikatan logam dia menjadi semakin lemah. So bila ikatan logam lemah, so kuranglah tenaga haba yang diperlukan untuk memutuskan ikatan logam. So takat lebur dan takat didihnya berkurang. Alright. So kita akan tengok kepada yang ini yang penting. Perubahan kereaktifan unsur menuruni kumpulan 1. Yang ni yang cikgu cakap tadi kelas. Okey, yang ni yang cikgu cakap tadi. Semakin menuruni kumpulan 1 tadi, kita ada lithium, natrium, kalium. Kita ambil contoh 3 ini sahaja. Okey, semakin menuruni kumpulan 1, okey, diperhatikan di sini. Apa yang kamu perhatikan? Okey. Saiz ni semakin bertambah. Betul tak saiz semakin bertambah? Okey, ini saiz dia. Kenapa saiz bertambah tadi? Okey, kaitkan yang cikgu cakap tadi. Bilangan petala yang berisi elektron semakin bertambah. Okey, nampak ini ada 2 petala. Ini ada 3 petala. Ini ada 4 petala yang berisi elektron. Okey, nampak? So, bila bilangan petala berisi elektron bertambah, saiznya semakin bertambah. Okey, so ingat itu berkenaan dengan saiz. Sekarang saya nak cerita pasal kereaktifan. Apa maksud reaktif? Menuruni kumpulan 1. Okey. Reaktif, ingat kelas, maksud reaktif adalah sesuatu unsur itu dikatakan reaktif apabila dia mudah derma atau terima elektron. Apabila dia mudah derma atau terima elektron. Dalam kumpulan 1, dia tidak menerima elektron untuk mencapai elektron oktet atau duplet yang stabil. Tetapi dia menderma elektron. Okay, dia menderma elektron untuk mencapai elektron oktet atau duplet yang stabil. So, bila sesuatu unsur dalam kumpulan 1 ini mudah menderma elektron, maka dia dikatakan reaktif. Okey, maka dia dikatakan reaktif. Antara lithium, natrium dan juga kalium, mana satu antara lithium, natrium dengan kalium ini yang mudah menderma elektron kelas? Okey, bila dia mudah menderma elektron, memang tiga-tiga tu mudah derma elektron, tetapi mana satu yang sangat-sangat pantas, sangat-sangat reaktif, sangat-sangat mudah untuk menderma elektron antara ketiga-tiga itu. So, okey, kita perhatikan di sini. Okey, mestilah kalium. Okey, kalium lebih mudah menderma elektron. Okey, kalium lebih mudah menderma elektron berbanding natrium. Kenapa? Okey, so tengok daripada segi dia punya kedudukan elektron valence dia. Okey, ini 2.1. Ini 281. 1. Okey, semuanya ada satu elektron valence. Tetapi yang mana lebih mudah untuk derma elektron? Okey, pastinya yang mudah derma elektron menuruni kumpulan 1 adalah unsur kalium. Kenapa kalium kelas? Kerana okey, apabila menuruni kumpulan 1, perasan tak saiznya semakin bertambah disebabkan bilangan petalanya semakin bertambah. Bilangan petala yang berisi elektron semakin bertambah. Dan okey, perhatikan elektron valence dia. Okey, ini elektron valence yang satu ni, yang ujung yang last ni. Satu ni ataupun yang ni. Okey. Yang ni. Perhatikan elektron valence ni. Elektron valence menuruni kumpulan 1 semakin jauh daripada nukleus. Perasan tak? Semakin jauh daripada nukleus. Okey, kalium tu semakin jauh daripada nukleus. Apabila dia semakin jauh daripada nukleus, okey, untuk pengetahuan kamu semuanya kelas, dekat nukleus ini, okey, di nukleus ini ada charge positif.
Kerana apa ada charge positif? Dalam tu ada proton. Ada proton. Proton bercharge positif. Okey, proton. So, elektron ini, elektron yang dikelilingi, nampak ni yang bulat-bulat ni elektron. Elektron, tapi tidak ditulislah elektron. Elektron ini bercharge negatif. Okey, elektron ini bercharge negatif. So, boleh bayang tak? Okey, bila kita ada positif dengan negatif, okey, positif dekat nukleus, negatif pada elektron, dia sentiasa tertarik. Okey, dia sentiasa tertarik. So, positif akan sentiasa menarik elektron itu ke arahnya. Okey, ini elektron kan yang mengelilingi. So, dia sentiasa akan menarik ke arahnya. So, okey, bila ada daya tarikan, itu namanya daya tarikan nukleus. Okey, ini kita panggil sebagai daya tarikan nukleus terhadap elektron. Daya tarikan nukleus terhadap elektron. So, apabila menuruni kumpulan, perhatian, menuruni kumpulan, elektron valensnya semakin jauh daripada nukleus. Elektron valens semakin jauh daripada nukleus menyebabkan daya tarikan nukleusnya semakin lemah. Daya tarikan nukleus terhadap elektron valens semakin lemah. Jauh kan? Lemahlah. Okey, lemah. Okey, dia punya daya tarikan. Bila semakin lemah, mudahlah elektron yang paling luar ini untuk didermakan. Okey, untuk derma. Okey, bila mudah derma, ingat, mudah sahaja derma, unsur itu dikatakan reaktif. Okey, bila unsur itu dikatakan reaktif, dia akan mencapai apa? Kestabilan oktet lah kan. Dan dia akan jadi ion bercharge apa? Positif. Bila derma satu elektron, dia akan membentuk ion bercharge positif. So, bila dia membentuk ion bercharge positif, dia dikatakan lebih elektropositif. Lebih elektropositif lah. Apa maksud lebih elektropositif? Bermaksud unsur itu cenderung untuk membentuk ion yang bercharge positif. Okey. Satu lagi saya lupa nak bagi tahu, semakin menuruni kumpulan, okey, bila dia punya elektron valensnya semakin jauh daripada nukleus, okey, dan dia juga dihalang, nampak ni, dia banyak halangan, dihalang oleh petala-petala lain. Dia ada 3 lagi petala dia untuk okey, halangan dia ada 3 lagi petala dia untuk daya tarikan tu. Okey, daya tarikan nukleus dengan elektron valens tu dihalang juga oleh 3 petala lain, menyebabkan lagi sukar dia untuk ada daya tarikan dan dia mudahlah derma. Okey, elektron itu mudah juga diderma. Okey, so tengok situ. Okey, ini adalah poin-poin yang kamu perlu tahu. Okey, ayat-ayat ataupun poin yang kamu perlu tahu sebab dia selalu masuk dalam peperiksaan. Okey, so yang pertama sekali, apabila menuruni kumpulan satu, saiz atom semakin besar. So, bila semakin besar, apa yang terjadi? Daya tarikan antara nukleus dengan elektron valens semakin lemah. Okey. So, daya tarikan nukleus, kita ada nukleus kat tengah ni, dengan elektron valens. Elektron valens adalah elektron yang paling luar, yang satu tu. Semakin lemah. Sebab apa? Semakin jauh lah menuruni kumpulan dia. Semakin jauh dengan daya nukleus, semakin lemah. Okey, semakin jauh dengan dia punya nukleus, semakin lemah. Bila semakin lemah, semakin senang atom itu untuk membuang ataupun menderma elektron valens. So, bila dia mudah untuk derma, apa jadi? Kereaktifan dia bertambah. Bila dia mudah saja derma, dia semakin reaktif. Bila semakin reaktif, dia juga dipanggil sebagai semakin elektropositif. Mudah juga untuk jadi elektropositif. Apa maksud elektropositif? Dia mudah untuk jadi ion bercharge positif lah. Sebab kan dia derma satu elektron, so dia akan jadi ion yang bercharge positif. So, keelektropositifan juga dia semakin bertambah. Menuruni kumpulan, dia semakin reaktif dan dia semakin elektropositif. Ingat, kalium lebih reaktif berbanding Na. Na lebih reaktif daripada Li. So, Li kurang reaktif. Na yang kedua kurang reaktif. Kalium paling reaktif. So, antara lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, mana yang paling reaktif? Mestilah yang paling bawah sekali, francium. So, yang paling reaktif adalah francium. Okay. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Terlalu panjang video saya untuk saya teruskan
dalam sifat kimia kita. So next kelas kita akan belajar tentang sifat kimia kumpulan 1. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.